aku Safikri Arwan. Dan hari ni podcast kita hari ni istimewa sikit. Aku bawa tetamu jemputan, iaitu saudara Amirul Ashraf dan Alif Arifin. Sebelum aku pergi lebih jauh, aku nak ingatkan lagi sekali yang podcast aku ni merupakan salah satu tugasan latihan industri aku, iaitu di bawah projek Petua dan Pantang Masyarakat Melayu Sarawak. Okay. Assalamualaikum Alif dengan Mirul. Baik tak? Boleh tak kenalkan diri dulu lah. Kenalkan diri dulu lah. Waalaikumsalam. Okay. Alif dulu. Alif lah. Okay. Okay, aku start dulu lah. Aku start dulu, boleh. Nama aku Alif Arifin bin Omar Ali. Boleh panggil Alif je. Lepas tu umur aku 22 tahun ni and asal dari Kuching, Sarawak. Okay, aku pula Amirul Ashraf bin Husin. Boleh panggil aku Amirul je. Lepas tu umur aku agak ni sikit, agak ke laut sikit kan. 26 tahun ni. Asal lah. Tak ada, asal Kuching, Sarawak. Okay, aku memandangkan ni tugasan intern aku lah, latihan industri kan. So soalan pertama aku lah, korang dua ni sekarang ni tengah intern ke macam mana? Alif? Aku tak intern untuk semester ni, tapi aku bercadang untuk ambil intern final year nanti. And sekarang ni aku maksudnya kau tangguh lah kau punya intern tu, macam tu? Aku tangguh untuk final year nanti. Macam tu lah. Lepas tu sekarang ni aku duduk dekat kampung je, tolong mak ayah aku berjual kuih tepi jalan. Macam tu je lah. Cakap apa, ada juga side income daripada duduk rumah je, betul? Ya, betul. Okay, macam mana dengan saudara Mirul kita? Bila saya pula program aku memang last sem baru intern. So sekarang ni cuti sem, dah tu tak. Ya, COVID ni kan, nak pulang kampung pun kena SOP bagai. So doa je lah agar COVID ni hilang. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Tapi sekarang kan Sarawak kan dah makin naik kan kes COVID tu. Tu lah. Betul. Dengan varian nak kahwin pun susah lagi sekarang kan. Itulah pasal kawan Alif dah ada kita calon seorang dah. ni. Okay, sekarang ni memandangkan korang kan korang kan belum intern tu. So sekarang ni buat apa je? Kalau macam Alif kita tahu dia sekarang ni tengah tolong mak dia kan, tengah bisnes sikit. Okay, kalau macam Mirul je nak? Macam kau je nak? Aku pula tu lah, buat benda yang sama je. Setiap hari workout, dah tu riadah, tu je yang kita dapat buat kan. Kita tahu masing-masing sekarang ni ada stres tersendiri dia. So cara aku deliver aku punya, express aku punya ni, aku buat workout lah. And then majulah sukan untuk negara, guys. Baik, betul. Aku sokong apa kau punya inisiatif tu lah untuk habiskan masa. Ideologi tu yang betul Lim. Okay. Ni kita dah cakap-cakap sikit ni. Hari ni tahu tak apa yang kita nak borak sebenarnya dalam podcast ni? Korang tahu tak sebenarnya? Mestilah korang dah tahu, aku dah bagi tahu, betul? Takkan korang tak tahu lagi? Tahu. Nampak tak podcast ni aku macam apa cakap dah detail lah, dah bersedia lah, betul? Come on lah, saya fikir boh. Saya fikir ni, Pak. Okay. Hari ni kita akan sembang sikit lah tentang Petua dan Pantang Larang dalam masyarakat Melayu Sarawak. Dan korang dua pun memang orang Melayu Sarawak, betul? Betul, original. Original. So daripada di sini korang apa cakap adalah asas tu sikit kan. So kita boleh berborak lah berdasarkan asas yang korang ada tu. Okay. Aku akan mulakan dengan soalan pertama. Soalan pertama. Okay, soalan pertama ni aku nak tanyakan korang dua. Okay, soalan pertama ni, apa pendapat korang? Adakah Petua dengan Pantang Larang ni masih relevan untuk kita amalkan? Dan kenapa? Saudara Alif. Okay, saudara Alif boleh mulakan dahulu. Aku dulu Boleh, tak ada masalah.
bagi aku petua dan pantang larang ni masih relevan sebenarnya. Terutama sekali dalam golongan anak muda. Kenapa aku cakap masih relevan? Sebab pantang larang ini merupakan salah satu model atau alat untuk menghadkan dan membimbing seseorang individu untuk tidak lari dari satu norma atau kebiasaan masyarakat dan dari setempat. Itu pendapat aku. Oh, okey. Tapi betul jugalah apa aku setuju juga dengan benda tu, tapi kita macam makin lama apa yang cakap benda ni makin makin hilang lah, macam ramai anak-anak muda ada yang tak tahu pun pasal betul larang, betul. So engkau Mirul macam mana Mirul? Okey, aku pula ni aku jawab berdasarkan aku punya ni je kan. Dah tu aku follow dengan Alif masih relevan sebab sekarang ni tu lah benda ni tak tahu lah ni orang tua punya kan, and then dalam kadang-kadang tidak make sense gak, tapi benda tu kalau kau fikir balik kenapa dia wujud. So bagi aku so perlu lah lagi-lagi untuk zaman anak muda sekarang ni. Betul lah. Sebab macam kita tahu petualangan pantang larang ni kan dia macam apa ni? Dia macam ada unsur-unsur animisma lah untuk mana yes, animisma. Betul. Animisma ni korang tahu kan ada unsur-unsur yang mempercayai benda-benda halus lah. Mana dalam agama Islam pun rata-rata masyarakat Melayu pun memang beragama Islam, dan kebanyakannya mungkin atas faktor-faktor ni diorang terpaksa menolak beberapa petua dan pantang larang ni. Sebab ada mungkin boleh membawa kepada syirik, betul? Tapi benda ni masih relevan asalkan benda ni masih asalkan dia masih berlandaskan agama lah. Jangan dia tak membatasi agama kita. Macam tu je sebenarnya. So korang berdua setujulah masih relevan lah untuk diamalkan walaupun setuju. Kami setuju Yang Muhammad. Okay, sekarang ni aku akan pergi soalan kedua lah. Aku akan tanya sikit. Okay, kalau soalan kedua ni korang setuju tak petualangan pantang larang ni mampu menjadi alat kawalan sosial yang mampu mendisiplinkan generasi muda zaman sekarang? Contohlah yang aku bagi kan, berdasarkan data yang aku dapat sepanjang aku jalankan intern di sini, aku akan bagi 3 pantang larang. So yang pertama, tidak boleh buang nasi sebarang kerana menyebabkan nasi menangis. Okay, yang kedua, tak boleh pukul orang pakai penyapu, takut bawa sial. Ketiga, tidak boleh makan berpindah-pindah, takut banyak suami. Kau pernah dengar tak pantang larang ni? Pernah. Pernah. Okay. Lagi-lagi nenek kita kan yang tua-tua tu, aduh. Memang kau lah kalau kita buat benda tu. Betul. Aku setuju tu. Okay. Kalau kau perasan lah kan, pantang larang yang aku cakap ni, kalau kita tengok daripada sudut positif dia macam nak mendisiplinkan kita tau. Jadi kau setuju tak kau setuju tak kalau aku cakap petualangan pantang larang ni mampu menjadi alat kawalan sosial untuk mendisiplinkan generasi muda? So macam mana? Setuju tak? Yang Muhammad Alif. Okay. Muhammad Alif. Seperti yang aku cakap tadi pantang larang ni bagus untuk kita mendidik generasi muda untuk beradab sopan terhadap persekitarannya. Terutama sekali dalam aktiviti harian. Sebab kalau kita tengok dengan lebih teliti kan, pantang larang ni merupakan sebuah pengalaman orang dahulu yang boleh dijadikan sebagai panduan, pedoman atau contoh teladan dalam kehidupan pada masa kini. Macam tu lah. Padu yang Muhammad. Okey, kita beralih kepada bosku. Okey, aku pula betul lah apa yang Alif cakap tu, kurang lebih dah tu perlulah, sebab generasi muda sekarang ni kita lah, contoh macam kita sekarang ni hidup zaman moden kan. So moden ni bagi aku banyak sangat lah anasi-anasi luar, contoh dari barat semua. So bagi aku the best lah. Lagi-lagi kita pantang larang ni memang original macam Melayu, ada pantang larang sendiri, maybe Cina, India, yang lain-lain tu. So bagi aku perlu. Sebab macam kalau kau tengok balik kan, contoh macam kita tak boleh buang nasi, ni pantang larang pertama kan yang aku sebut tadi yang tak boleh buang nasi sebab akan menyebabkan nasi menangis.
Kalau daripada segi logik akal kita pun kita tengok benda ni, macam menipu mengarut benda ni kan, betul? Betul. Betul. Lagi-lagi kan time budak-budak kan mesti dia confirm dia percaya. Kalau kita yang dah dewasa ni apa semua memang apa ni macam okey betul lah macam tu lah. Betul lah yang buah Mak Alif. Betul. Setuju sangat. Sebab kalau kita buang nasi contoh kita tak habis makan kan, lepas tu kita buang nasi tu kan macam ada pembaziran lah kat situ, betul? So dengan wujudnya pantang larang ni, lepas tu kita apa orang cakap disemat sejak kita kecil, mungkin kita boleh memupuk nilai-nilai murni seperti macam mana menghargai lah rezeki tu, betul? Yes. Message dia nak sampaikan jangan membazir lah. Kalau tak dapat makan, so erti dia kita ambil sikit-sikit lah. Kalau nak tambah lagi. Kalau sekaligus memang kalau betul-betul habis tak apa. Tapi kalau nasihat aku kurangkan nasi lah. Kurangkan nasi kalori tinggi. Kalori tinggi tu bang. Aduh tengok ni jurulatih workout itu. Macam yang kedua pula kita ada tak boleh pukul pakai penyapu, takut bawa sial. Sebab benda ni pun kalau kita tengok kan benda ni macam perkara yang tak elok lah kita lakukan kan, untuk tiba-tiba nak pukul orang pakai penyapu kan kotor, betul? Betul. Walaupun kita nak mendidik orang, walaupun kita nak mendidik orang, kita tak perlulah pukul sampai pakai penyapu, betul? Lagi-lagi penyapu tu memang sampah kan. Takkanlah kita nak betul lah. Macam kadang-kadang aku kenapa bawa sial macam okey, so macam itulah okey, macam tu je. So itu je respon aku. So kita faham sendiri je. Sebab bila bila kita dah besar, kita dapat tengok benda ni daripada sudut lain tau, berbanding dengan benda-benda yang tak logik, betul? Betul. Betul. Banyak betul lah dalam podcast hari ni. Lepas ni kita ambil ejection sikit. Okay, aku akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, boleh. Proceed. Boleh. Proceed. Okay. Proceed to carry on lah. Carry on. Tak, move on. Move on. Okay, soalan seterusnya. Boleh tak kau bagi petua dengan pantang larang yang memang kau tahu sendiri? Dan dalam keluarga kau pun kau selalu dengar lah tentang petua dengan pantang larang. Boleh. Kalau kau macam terlepas dengan soalan aku, kau boleh tanya kau, minta aku untuk ulang balik pun tak ada masalah. Kita santai. So, YB Alif boleh. Mungkin ada sepatah kata. Okay. Salah satu pantang larang yang aku selalu dengar macam pantang larang selepas bertunang, sebagai contoh darah manis untuk orang yang baru bertunang. Maksudnya pasangan yang baru bertunang ni mudah mendapat bahaya atau kecederaan. Jadi pantang larang ni selalu digunakan untuk memberi amaran supaya tidak melakukan perkara-perkara yang berisiko dan berbahaya. Sebenarnya ada banyak lagi pantang larang dalam perkahwinan, dan itu adalah salah satunya lah yang aku sebut tadi. Darah manis. YB Alif, saya ada soalan ni. Boleh. Ya, apa soalannya? Okey, kalau darah tu manis kan, maksud dia kita tak boleh nak macam kita get ready lah. Macam kita tak boleh nak keluar suka hati, kita tak boleh nak buat-buat apa-apa, takut darah lagi manis kan. So better kita jaga sendiri kan. Macam tu kan maksud YB. Kira dia berisiko lah. Kalau buat kerja berisiko tu, dia macam mudah dapat kecelakaan. Darah manis kan. Baru lepas bertunang. Betul lah. Kalau itulah. Aku sebenarnya pantang larang yang Alif cakap ni, aku ada dengar. Contoh macam kita dah lepas bernikah kan, contoh. So lepas waktu kita menikah tu, kita tak boleh pergi jauh tau. Misalnya pergi ke laut, pergi ke jauh-jauh lah, yang jauh-jauh kan. So kita tak boleh lah benda tu, sebab mungkin akan mengakibatkan sesuatu yang tak elok lah. So
Okay, so kalau aku pula kan, ni aku tak tahulah korang pernah dengar ataupun tak. Tapi aku rasa kuat famous gak lah. Okay, Boleh. kalau okay, kita tidur kan. Okay, kalau kita tidur, kita macam macam mana lah, kita tidur tapi position kita tak elok. So macam mana nak cakap dia macam selaut? Is it selaut? Betul. Kalau dalam istilah Melayu Sarawak ni selaut lah. Kalau BM apa? Salah bantal kan? Salah bantal kan? Macam mana tu? Selaut, salah bantal, bukan? Salah bantal. Macam tu lah. Okay, senang cerita lah. Kalau dalam Sarawak punya ni, selaut, and then dalam kata lain, salah bantal. So, salah bantal lah. Kalau dalam apa cakap masyarakat Melayu yang biasa memang dia akan sebut salah bantal lah. Sebab macam kita sakit tengkuk ke, sakit. Yes. Sakit tengkuk. Betul. Dia kata salah bantal lah. So, mak aku pernah aku cakap lah, sakit ni, aku selaut ni, aku salah bantal, sakit tengkuk. So, dia tanya, ambil bantal kau, dah tu pergi jemur, dah tu kau bantai balik dekat tengkuk kau. So bagi aku faham tak? So bagi aku what? Macam okay, aku pun okay, and then aku pun buat. After that alhamdulillah lah, baik sikit. So macam okay, so bagi aku magic lah sikit. Kadang-kadang macam, boleh dengar lah. Boleh. Tu je lah. So macam kau pun lah, kau pun dah keluar dah dari Sarawak. Okay, macam kau punya tu kan. Macam kau punya tu yang kau cakap kan. Tapi kalau aku pun secara peribadi, aku pernah mak aku pun pernah belanja aku apa tu kan. Sebab aku cakap aduh sakit lah leher. Lepas tu mak aku cakap kan, okay, kau ambil bantal tu, kau ketuk 3 kali dekat leher kau. Tapi mak aku tak adalah cakap jemur. Macam kau kan ada beza sikit kan. Maybe ada add-on je kan. Sebab kita dari pelusuk apa, banyak pelusuk. So bagi aku itu add-on kot. Macam mungkin better dia tambah-tambah sikit lah. Tapi mesej dia sama. Mesej dia sama. Kalau kau nak kalau nak betulkan leher kau balik, kau kena ketuk 3 kali. Tapi jangan kau bantai pergi tengkuk jiran kau. Tu memang naya kan. Naya lah. Nanti bukan salah bantal, semua benda salah. Semua benda salah. Bahaya. Okay, Alip mungkin ada nak tambah apa? Kalau tak, kita akan beralih ke soalan seterusnya. Teruskan Okay, untuk soalan seterusnya ni, dia ni macam apa orang cakap, macam soalan ni macam famous lah. Macam bila orang masuk dalam arena petua pantai larang ni, benda ni memang orang cakap, memang semua orang tahu. Okay, aku nak tanya soalan ni. Okay, apa pendapat kau tentang petua dengan pantai larang kan, yang telah ditinggalkan, yang telah dilupakan kerana perubahan gaya hidupnya. Gaya hidup. Khususnya melibatkan aspek perubatan dan kesihatan. Dan ada juga beberapa petua yang memang dah ditentang. Maksud aku dah dibidas lah, ditentang, telah ditolak oleh orang yang pakar. Misalnya doktor kan, sebab perubatan dan kesihatan, betul? Okay. Untuk yang sebab doktor ni kan dia dapat jelaskan petua ni tak betul, dan diorang pun mampu menerangkan benda tu kenapa tak betul dari sudut saintifik. So, aku nak tanya, apa pendapat kau lah tentang benda ni? Aku bagi contoh lah. Contoh macam mandi tengah malam boleh mengakibatkan jantung berair. Sebab benda ni kan famous kan, betul? Kau mesti pernah dengar kan bila betul. Lepas tu ada keluar lah macam video dekat TikTok, dekat IG, ada doktor terangkan, benda ni sebenarnya tak betul. Jadi soalan aku, apa pendapat kau tentang beberapa petua dengan pantai larang yang ditolak oleh orang yang pakar dalam bidang tu? So macam mana? Siapa boleh mulakan? Okey lah. Akulah dulu kan. Boleh? Kau dulu lah. Asyik tolak kat Alip. Kasihlah Alip berfikir pula. Aduh. Asyik tolak kau saya. Aduh. Sorry Lip. Okey. Bagi pendapat aku kan. Kalau nak dikaitkan dengan sudut saintifik,
Sebab mereka ni ada sertifikat tau. So bagi aku susah juga nak melawan kalau dari segi sudut saintifik. Tapi kalau dari segi dari sudut petua pula, dia susah pula dia nak melawan sebab doktor just bagi aku saintifik memang dia pegang lah. Kalau bahagian lain tu bagi aku susah sikit lah. So 50-50 kalau pendapat aku. And then mandi tengah malam jantung berair. Okay. Kalau kau fikir balik, setahu akulah, kalau kita nak mandi kan, better dalam sebelum subuh, after subuh. Senang cerita, kita mandi dalam subuh. So, bagi aku, kalau kau fikir balik, subuh tu memang sejuk, embun lagi apa semua kan. So, kenapa faham tak? Tu yang membuatkan aku macam okay, macam betul ke ni? And then satu lagi, kalau kau fikir balik, kalau kau fikir balik, korang mesti tahu pot kan, vape pot. Pot. So kita hisap benda tu macam wap. So boleh gak dikaitkan dengan jantung berair. Sorry kalau aku ke laut. Tolong tak apa. Benda ni masih apa cakap, masih dalam perbincangan lagi. Tak apa. Okay. Maksud aku pot tu tadi dari segi saintifik lah. So bagi aku pendapat aku 50-50 lah, geng. 50-50. Okay, macam Alif macam mana? Mungkin ada lebih bernas sikit. Okay. Okay, ni pendapat aku je. Bagi aku tak ada masalah. Bagi aku tak ada masalah sebenarnya kalau ada pendapat doktor atau kajian saintifik yang dia mengatakan sebaliknya tentang petua dan pantang larang tersebut. Macam kita dah ulaskan sebelum ni lah. Pantang larang ni merupakan model ataupun alat bagi mendisiplinkan seseorang dalam menjalani kehidupan seharian, bagi mengelakkan benda-benda yang buruk lah, macam kecelakaan atau sial. Orang zaman dahulu kan, cara diorang mendidik anak-anak mereka memang banyak yang berteraskan pantang larang. Dan kalau kita boleh bandingkan sifat orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang, memang banyak perbezaan dia. Macam kau nampak sekarang lah, anak-anak muda kita macam mana kan, memang jauh perbezaan kehidupan mereka dengan anak-anak muda zaman dahulu. Hanya disebabkan oleh pembuktian kajian saintifik ataupun penjelasan daripada pakar. Ramai yang bijak tetapi tak ramai yang punya adab dan tata susila dalam kehidupan. Sedangkan adab itu penting dalam membina modal insan yang berkualiti. Faham tak? Padu piang lah YB, padu sumpah. Aku serius, aku tak salah bawa tetamu jemputan tau. Serius. Padu hari ni. Okay, sokong. Satu soalan menarik lah. Okay, ada nak tambah tak saudara Alif? Wih, gila lah. Ini macam ni tu je lah kot yang aku nak sampaikan. Okay, kalau macam aku lah kan, macam pendapat aku kan. Contoh macam contoh aku bagikan kepada dua orang lah. Contoh seorang ni pengamal petua dengan pantang larang. Dan seorang ni lagi seorang lagi yang berpegang kepada perkara-perkara fakta seperti dia dapat huraikan daripada segi saintifik. Jadi ada dua orang. So bagi aku pengamal petua dengan pantang larang ni dia tak boleh menentang, dia tak boleh pangkah orang yang memang ada fakta menjelaskan benda tu. Tapi mungkin dia boleh jelaskan, mungkin dia boleh jelaskan kepada orang-orang yang pakar dalam bidang tertentu ni. Mungkin dia cakap petua dengan pantang larang ni bukanlah untuk menentang fakta, tapi petua dengan pantang larang ni lebih bertujuan kepada mendisiplinkan anak-anak kita, kepada generasi muda. Macam yang Alif cakap tadi lah, untuk membentuk model insan seperti kita lah, generasi baru. So contoh macam kita tengok lah kan, contoh mandi tengah malam jantung berair. Daripada sini kita dapat tengok sebenarnya contoh macam kalau kita sebagai orang Melayu yang beragama Islam, kita sepatutnya mandi pada waktu pukul 6 lah, pada pukul 6, pukul 5 tu kita dah mandi. Sebab apa? Sebab kita kena menunaikan solat fardu maghrib, solat fardu isyak. Jadi dari situ kita dapat lihat sebenarnya apa kebaikannya daripada petua ni, pantang larang ni. So daripada situ, daripada sudut positif tu memang ada dalam petua dengan pantang larang. Jadi daripada fakta pula kita tak boleh lawan sebab benda tu memang betul kan. So kita tak boleh buat apa. Jadi maksud aku macam tu lah, macam aku lebih kepada 50-50.
aku akan dengar penjelasan daripada yang pakar dalam bidang tertentu tu, dan aku akan dengar juga daripada pengamal petungan pantalarang tu, sebab benda tu betul. Sebab benda tu ada baiknya. So benda ni kalau ada benda yang baik, tak salah pun, betul. Kita tinggal kalau kita amalkan. Tinggalkan pula. Saya nak selitkan sikit lah. Boleh. Yang boleh. Tak ada masalah. Dengan keadaan sekarang ni kan, yang COVID-19 ni, so bagi aku aspek untuk mandi tu better lah. Janji contoh kita keluar sekarang, contoh kita keluar rumah ke apa ke, balik rumah better mandi lah. Tu je lah pesan aku. Tapi serius doh, aku sekarang kan kalau macam aku keluar balik mak pandang aku atas bawah punya. Dia dah, aku dah tahu kan. Mesti dia nak suruh aku mandi ya. Aku mandi ya. Mesti dia usah punya kan. Mesti dia auto KKM part time. Betul. Sebab benda tu pun apa cakap untuk untuk keselamatan keluarga kita jugalah. Betul. Tanggungjawab bersama orang cakap. Betul lah. Kita jaga kita. #kita jaga kita. Eseh. Betul. Boleh, mana tahu KKM ada sponsor kita ke untuk podcast terus dia kan. Tu kan. Aduh. Tak tahu rezeki nanti. Aduh. Boleh. Okay. Macam it's a good platform right now. Betul. Sebab podcast ni menarik tau. Mula-mula aku masuk dalam bidang podcast ni menarik bagi aku. So aku beralih kepada soalan seterusnya lah. Boleh? Yang Muhammad? Boleh. Proceed. Teruskan. Okay. Soalan seterusnya. Okay. Kau ada tak macam kau gunakan mana-mana petualangan pantalarang ni dengan kawan-kawan kau? Contoh macam sebelum ni aku dengan Mirul kan. Kita kan satu college tu. So macam waktu tu dia pernah pelawar aku, dan aku pun pernah pelawar dia untuk makan lah. Macam makan. Lepas tu dia pun waktu tu mungkin dia rushing nak keluar kan. So waktu tu macam waktu tu ada macam petua lah, macam dia nak macam mana, dia nak elakkan aku daripada kumpulan. So dia pun suruh aku jamah, sebab macam kalau nak keluar rushing sempat nak ni kan. So jamah lah sikit tu sebab kita tahu kan kumpulan ni mungkin akan mengakibatkan perkara-perkara buruk. Betul. So soalan aku sekarang ni, pernah tak korang gunakan mana-mana petua dan pantalarang dengan kawan-kawan korang? Ada tak korang gunakan waktu macam korang lepak dengan kawan-kawan korang? Okey. Ni Yang Muhammad, saya jawab dulu lah. Yang Muhammad. Okey, terima kasih orang yang berpengalaman lah, yang berumur sikit. Yang berumur tu okeylah, boleh lah. Boleh. Okey geng, apa yang aku pegang taklah aku pegang, maksud aku contohlah aku dengan member aku pergi somewhere yang aku rasa macam first time, aku rasa tak tahu aku kena calik tanah, faham tak? Yang tu aku tahu. Bagi aku so member aku cakap kenapa kau buat apa ni? Aku cakap lah aku try to calik tanah. Sebab apa? Sebab tempat baru. So sekarang ni kalau aku bawa ke COVID-19 punya ni sekarang, sekarang ni dekat Sarawak baru kejap boleh dine in, kejap tidak boleh kan. So bagi aku sekarang ni aku dah terbawa-bawa, contoh kan boleh Sarawak dah boleh dine in pula. So aku hari tu aku pergi dengan member pergi dekat kedai makan. Masa aku suruh member cepat calik tanah sebab ni first time ni. So bagi aku terbawa-bawa lah Mat. So bagi aku itulah aku punya ni. Aku tak tahu lah, memang aku rasa macam auto tau. Macam maybe dah ni. Maybe dah terbiasa apa semua. Tapi taklah semua tempat ada, aku rasa macam somewhere yang aku rasa new lah. Macam tu lah. Cuba apa yang aku dapat tengok kau punya petua ni macam fleksibel sikit macam masuk kedai makan pun nak aku calik sebab kalau aku rasa dalam masa sama aku just melawak je, tapi member ikut kan, member ikut pula. Member pun tegak ikut. Sebab macam kita tahu tujuan calik tanah ni biasanya kita macam masuk tempat baru lah, macam kampung orang kan tu. So kampung orang kita perlu calik tanah lah, macam
nak bagi tahu yang kita ni datang ke kampung sekian-sekian. Macam tu. Yes. Untuk yang sebenarnya para audiens saya yang mendengar ni, jangan salah anggap, jangan bagi kedai calit. Betul lah ni. Jangan lupa subscribe, swipe up. Jangan lupa subscribe. Okey, kalau macam Alip macam mana? Aku suka orang dengar dia punya jawapan ni. Apa? Okey, macam kalau macam aku ulang balik soalan ni, pernah tak kau guna petungan kata larang ni dalam lingkungan kawan-kawan kau, macam dalam circle kawan-kawan kau lah? Pernah tak? Aku tak pasti lah, tapi aku teringat satu ni, aku tak pasti dia pantang larang ataupun tak. Tapi ni zaman aku sekolah rendah dulu, aku selalu bagi tahu kawan aku jangan simpan pensel yang pendek, takut nanti pendek umur. Dia macam tak mana ada apa dengar sebenarnya, sebab tu untuk kebaikan dia juga kan. Belilah pensel baru untuk keselesaan dia kan. Macam tu je. Tapi dia banyak simpan pensel yang pendek. Pensel pendek kan. Tu aku cakap jari manis, jari kelengking. Ibu jari. Dia ada ukuran dia. Dia ada ukuran dia tu. Kau tak boleh pendek ibu jari ni. Jadi manis. Okey. Kelingking kan? Betul. Manis kot. Yes eh? Aku pun tak tahu suka hatian nanti aku tak tahu. Mana yang tak tahu tu komen kat bawah nanti aku akan bagi gambar kat korang mana satu jari tu. Okey. Macam untuk Alip punya petua ni, petua pantang larang ni. So bagi aku waktu zaman-zaman kita zaman-zaman geng-geng 90-an, benda ni memang famous lah, betul? Betul. Sebab macam Alip cakap tadi, Mirul terus dapat tangkap. Macam famous lah. Nampak. Sebab benda ni memang abang cakap memang selalu bermain lah dekat zaman-zaman banyak berlaku lah. Banyak berlaku. Tapi menarik. Kau macam macam mengimbau lah, macam bangkitkan balik nostalgia kita zaman-zaman kita kanak-kanak tu. Aduh. Sekarang ni zaman COVID, kesian lah kanak-kanak zaman COVID ni. Itulah. Kau bayangkan kita dekat kampus setahun setengah. Betul lagi sakit-baki ni dekat rumah belajar. Baru je nak kenal. Okey. Lepak dalam virtual pula. Aduh. Itulah masalah dia. Sekarang guna kemanisan tu hilang. Kemanisan kita, kehidupan universiti tu hilang. Itulah. Minta ada hikmah balik tu. Apa Lip? Alip nak cakap apa? Lip? Dulu guna pensel, sekarang hujung jari je. Iya, sekarang tap ya. Come on boy, come on. Online kan. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh ni, aku tak nak kita pergi jauh ni. Ni pun aku sudah jauh dah ni. Pergi jauh tak apa, cloud jangan. Banyak add-on. Banyak sangat add-on. So, sebelum kita pergi lebih jauh, aku akan tanya kau soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya, apa pendapat kau kan jika satu hari ni ditakdirkan satu hari nanti petua dengan pantang larang yang ada dalam masyarakat Melayu Sarawak ni hilang. So, adakah benda ni merupakan kerugian yang besar bagi kaum Melayu Sarawak? So, apa pendapat kau tentang petua dengan pantang larang yang mungkin akan hilang sebab tak diamalkan lah. Sebab salah satunya mungkin sebab tidak diamalkan, ditolak oleh golongan muda. So, apa pendapat kau tentang kehilangannya petua dengan pantang larang ni? Adakah benda ni merupakan kerugian yang besar? Apa pendapat kau? Kau dulu. Okay, aku jawab dulu boleh kau jawab dulu. Okay, kalau petua dan pantang larang Melayu Sarawak ni hilang, bagi aku dia tak ada masalah kot bagi golongan dewasa yang boleh berfikir baik dan buruk dalam sesuatu tindakan. Tapi dalam masa yang sama, dia juga turut memberi kerugian yang besar dalam mendidik anak. Dari kecil, memang petua dan pantang larang ini bagus untuk diterapkan di kalangan anak-anak. Walau dah meningkat dewasa pun, kalau mereka dah tahu bahawa pantang larang tersebut tidak betul, mereka tetap akan menjaga tingkah laku mereka dalam apa-apa tindakan. Tu lah. Dia okey je untuk orang golongan dewasa, tapi kalau untuk golongan muda kan, dia pantang larang dah tak ada apa semua. So tu sangat membimbangkan lah. Sangat membimbangkan untuk golongan muda.
So macam Mirul lah macam ni Mirul. Kau mungkin pendapat kau berbeza dengan Alif. Mana kita Okay. Okay, apa yang Alif cakap tu yang positif tu memang aku ambil lah. Tapi bagi aku kerugian yang besar bagi kaum Melayu Sarawak. Soalan lah, kerugian besar. So, okay, dia macam ni tau. Apa yang Alif cakap tadi tu aku sokong. Dia tak ada rugi, tak ada ni. Tapi bagi aku itu untuk yang golongan dewasa. Sekarang ni untuk yang kecil-kecil kan, yang golongan budak-budak tu. Sebab zaman ni zaman moden, so semua dia bermain dengan handphone apa semua. So dia terdedah tau dengan iklan apa benda tu yang sekarang ni lah. Aku pun tak dapat tolak lah. Zaman sekarang ni memang era zaman sekarang ni budak-budak macam tu. So bagi aku dengan adanya pantang larang petua semua ni, bagi aku dia dapat tackle dengan tackle budak-budak untuk menegur secara halus, faham tak? So bagi aku macam budak-budak mesti makan mesti habis. So okay macam tu je. So kalau kau selitkan dengan makanlah habis, nanti nasi tu nangis ke apa ke, dia akan kenapa boleh nangis, macam tu this and that. So bagi aku dari situ rugilah kalau budak-budak sekarang ni dia tak diterapkan lah. So apa-apa pun janganlah hilangkan benda tu. So bagi aku benda tu tak ada masalah pun. Dia add on untuk mendisiplinkan masyarakat bagi aku. Kalau macam aku setuju dengan korang dua untuk macam untuk Alif lah, macam Alif cakap kalau macam untuk orang dewasa kan dia dapat fikir lah, tapi orang dewasa sekarang ni pun kadang-kadang ada juga yang tak dapat berfikir dengan betul kan. So tapi tak serius sebab ni memang betul kan. Contoh macam kita lah, even kita dewasa pun kita pernah buat silap betul. So ni kita kena akui ya. Tapi memang betul sebab rata-rata orang-orang dewasa ni dapat berfikir dengan lebih baik berbanding dengan budak-budak. Jadi bagi aku setujulah dengan Lip sebab orang dewasa kan dapat berfikir dengan lebih rasional, dengan lebih bagus berbanding dengan budak. Kalau macam budak-budak ni kan susah sikit lah. Kita cakap jangan buat ni. Dia benda tu dia tetap nak buat juga, tak ada guna. Dengan budak-budak ni dia lain sikit. So aku setuju dengan Alif lah. Kalau macam untuk budak-budak ni mungkin salah satu kerugian yang besar lah. Sebab benda ni kan macam salah satu cara, alat untuk mengawal ataupun mendisiplinkan budak-budak ni. Macam untuk kau lah Mirul, aku pun setuju juga dengan kau macam yang kau cakap tadilah kan. So bagi aku kalau macam kita hilang kan, betul bagi aku salah satu kerugian yang besar lah. Sebab benda ni macam macam orang pun cakap salah satu identiti lah, macam keunikan yang ada kepada masyarakat kita. Yes, unik. Betul. Betul, keunikan kan. Jadi kalau kau pergi UK kan, kau ingat Mak Saleh ada ke petua dengan pantang larang yang macam kita? So macam bagi aku kan benda ni tak ada dekat diorang tapi ada dekat kita. So bagi aku kalau hilang benda ni, sumpah benda ni memang salah satu kerugian yang besar lah bagi aku. Kalau bagi aku rugi. Betul. Kau bayang dia ibarat macam ni tau. Golongan Melayu golongan orang-orang Melayu yang hilang dengan keunikan pantun. Ibarat dia orang dah tak amalkan dah pantun. Kau dapat bayangkan macam mana dia punya kerugian tu. Dulu penting pantun, sekarang ni aduh. Janganlah hilang. Jangan hilang Mat. Benda tu jangan hilang Mat. Sebab tu melambangkan identiti tu. Identiti. So bagi aku benda tu sama juga dengan sama juga dengan petua pantang larang ni. Kalau hilang pun serius. Benda ni memang salah satu kerugian yang besar lah. So nasihat aku kepada golongan-golongan muda, kepada pendengar-pendengar podcast aku ni, tolonglah pelihara kita punya keunikan ni. Okay guys, dengar guys. Okay guys, #support our local guys. Support our local. Jangan tak support. Okay, mungkin kita dah terlampau, kita mungkin dah panjang juga berborak dan aku akan ni soalan terakhir untuk korang dua kan. So soalan terakhir ni adalah kan,
Okay, apa harapan kau mengenai petua dengan pantang larang masyarakat Melayu Sarawak ni dalam golongan muda ni lah. So mungkin kau dah nak cakap dengan golongan-golongan muda ni, macam nak bagi nasihat ke, tolong jangan ambil rendah dengan benda ni, jangan mempelekehkan kita punya keunikan sendiri. Tolonglah sekurang-kurangnya ambil tahu. So apa kau punya harapan lah dengan golongan-golongan muda sekarang ni? Alif Alif nak saya dulu ke ataupun Alif dulu? Ya. Bincang. Aku dulu lah. Okey. Dipersilakan Muhammad. Dipersilakan. Okay, kepada semua pendengar-pendengar, harapan aku adalah semoga petua dan pantang larang Melayu Sarawak ni terus diterapkan lah. Sebab bagi aku petua dan pantang larang ni dah menjadi salah satu khazanah negeri yang kita harus jaga dengan elok. Dan ia merupakan satu identiti dan keistimewaan bagi masyarakat kita jika dibandingkan dengan negara lain. Dan aku suka memperingatkan satu peribahasa ni, melentur buluh tu biarlah dari rebungnya. Jadi renung-renungkanlah guys. Tu je lah. Mantap. Dia sempat laju peribahasa. Dia sempat laju peribahasa. Bagus. Oh, bagus lah. Okay, Mirul lah, macam mana Mirul? Okay geng, apa-apa pun thank you. Dari aku pula, harapan aku please lah jaga pula. Sebab kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga? And then kepada yang budak-budak sekarang ni, rajin-rajinkanlah bertanya ke apa ke. Macam tu lah, ada tak pantang larang yang boleh dibelajar atau disematkan untuk golongan yang akan datang, golongan muda. So bagi aku please lah terapkan untuk next generation. So aku tak ada pantun, aku tak ada ni. So apa yang aku boleh cakap, agi hidup bagi ngelaban lah. Tu je. Mantap. Jangan lupa subscribe member kita ni. Dah tu swipe up pula. Share jangan lupa kau. Pandai kau ambil kesempatan. 20% dalam akaun. 20%. Boleh kalau video ni tiba-tiba meletup tiba viral lah, boleh, tak masalah. Kita kongsi dia punya benefit tu. Boleh. Next podcast. Next podcast kita boleh bahaskan tentang isu lain tak kan? Boleh. Mana kita tahu? Okay. Okay, daripada aku, okay, ni untuk aku akhiri podcast ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah terhadap korang berdua sebab sudi tolong aku lah. Sudi bersama-sama. No problem. Membahas isu ni, aku hargai sangat roh. Kita pun dah lama tak jumpa kan. So kawan kan. Rindu piang. Aku hargai sangat lah. So aku akhiri podcast ini dengan ucapan terima kasih kat korang dulu. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye.